Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ini muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Ustaz-Ustaz, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersama pada pagi ini untuk kita berkuliah subuh sekejap. Saya nak bawa kepada tuan-tuan satu hadis yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab di Riyadhus Salihin. Kemudian kita sama-sama ambil faedah daripada dia. Hadis daripada Zur bin Hubaish. Zir bin Hubaish. Kata Al-Imam An-Nawawi, wa an Zir bin Hubaish قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يزير فقلت ابتغاء العلم فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقلت إنه قد حق في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا فقال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعربي بصوت له جاهوري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته هاؤم فقلت له ويحك أغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضض قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما قال سفيان أحد الرواه قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي وقال حسن صحيح. Hadis ni taklah panjang sangat. Hadis riwayat Tirmizi. Maksud dia daripada Zir bin Hubaish. Zir bin Hubaish merupakan seorang tabi'in yang mana dia ni tabi'in ni, bila kita sebut dia tabi'in, bermakna dia pernah bertemu dengan sahabat Nabi, belajar dengan sahabat. Kalau sahabat pernah bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, tabi'in tak pernah bertemu Nabi dalam keadaan beriman. Kalau dia bertemu Nabi dalam keadaan dia kufur, lepas Nabi wafat baru dia masuk Islam, dia tabi'in. Walaupun dia pernah bertemu Nabi, tapi dia bertemu Nabi dalam keadaan dia kafir. Nak jadikan dia tu sahabat, dia kena bertemu Nabi dalam keadaan dia Muslim.
dan dia kena mati atas Islam. Katalah kalau satu orang dia bertemu Nabi dalam keadaan dia Muslim, kemudian dia murtad dan mati di atas kufur. Yang ni bukan sahabat kerana dia mati kufur. Ada tak yang murtad lepas Nabi wafat? Ada. Seorang lelaki yang asalnya beragama Nasrani, lepas dia masuk Islam, dia murtad, lepas tu dia lari pergi ke Syam dan dia mati di atas kufur. Maka dia ni bukan sahabat. Begitu juga orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan dia tak beriman, sebagaimana utusan Heraklius. Ada satu orang tu dia utusan Heraklius. Dia hantar surat Heraklius. Heraklius ni raja Konstantinopel zaman dulu lah, Rom Timur. So dia bawa surat, dia bagi kat Nabi dalam keadaan dia tak beriman. Lepas pada tu dia masuk Islam. Maka dia bukan sahabat, dia tabi'in. Cuma tabi'in kalau dia bertemu bila dia dapat hidup satu zaman dengan Nabi. Tabi'in ni bukan tabi'in biasalah, dia special punya tabi'in. Orang panggil dia dengan gelaran mukhadram. Mukhadram. Zir bin Hubaish, dia tabi'i dan dia juga pernah hidup sezaman dengan Nabi. Bukan hanya pernah hidup sezaman, bahkan zaman jahiliyah pun dia hidup. Cuma dia tak ada kesempatan nak bertemu dengan Nabi dalam keadaan dia beriman dengan Nabi. Maka dia tak dapat kelebihan sahabat ni. Apa pentingnya sahabat ni? Sahabat ni Allah Ta'ala puji dalam Quran. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang awal, yang terdahulu yang masuk ke dalam Islam daripada kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikut mereka dengan kebaikan, Allah Ta'ala redha dengan mereka dan mereka juga redha dengan Allah. Pujian Allah khusus untuk golongan sahabat. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi Muhammadin biyadihi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan kamu cerca sahabat aku, kata Nabi. Demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, kalaulah salah seorang daripada kamu yang bukan sahabat ni menafkahkan harta di jalan Allah, emas yang kadarnya sebesar bukit Uhud. Nabi kata, kita yang bukan sahabat ni, kalau katalah kita kaya sungguh, ada duit banyak, harta banyak, kita bahagi untuk jalan Allah, emas sebesar bukit Uhud, ma balagha mudda ahadihim, pemberian kita yang sebegitu banyak pun tidak akan mampu untuk tandingi pemberian sahabat satu tadahan tangan yang mereka bagi untuk Islam. Bahkan Nabi kata wala nasifah, tak mampu juga nak menandingi separuh tadahan tangan daripada pemberian sahabat. Kenapa? Kerana zaman tu zaman di mana Nabi tak ada penyokong. Zaman tu di mana zaman Nabi minoriti. Kalau kita nak main majoriti tu sentiasa betul, patut kita geng Abu Jahal. Saya baru ni buat statement. Saya kata Allah Ta'ala tak akan persoal adakah kamu bersama majoriti ataupun tidak. Allah akan tanya kamu, adakah kamu bersama kebenaran ataupun tidak. Betul tuan statement tu? Ada ustaz-ustaz pusing kenyataan saya. Dia kata kebenaran itu sentiasa bersama majoriti. Kalau zaman tu dia hidup, dia kena ikut Abu Jahal. Dia kena letak diri di sebelah Abu Jahal. Kerana Abu Jahal adalah majoriti di Mekah pada zaman tu. Yang mana dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW tengah salat depan Kaabah. Abu Jahal keluarkan tawaran, siapa yang mampu untuk letak isi perut unta yang baru lepas bersalin, ada plasentanya, ada beg janinnya, ada darah dengan berbau, letak atas kepala Nabi. Siapa mampu? Ada seorang dia mampu. Pergi letak betul-betul atas kepala Nabi waktu Nabi tengah sujud.
Darah yang berbau tu mengalir kat badan Nabi, mengalir kat janggut Nabi. Ramai di kalangan sahabat Nabi tak mampu nak buat apa-apa, kerana mereka itu adalah golongan minoriti, mereka tidak ada kuasa. Sehingga Abdullah bin Mas'ud, seorang Muslim, dia kata, kunna nara dhalik wala najtari an nub'idahu wala najtari ala an nub'idahu. Kami melihat peristiwa ni, tetapi tidak ada seorang pun daripada kalangan kami yang mampu untuk, yang berani untuk buang kekotoran ni daripada kepala Nabi. Tak ada siapa berani, walaupun mereka sayang Nabi, kerana mereka adalah minoriti. Sehingga datang anak Nabi yang bernama Fatimah, dia yang bersihkan kepala Nabi SAW. Apa yang Nabi mampu buat pada masa itu? Nabi mampu doa, Allahumma alaika bi Amr bin Hisham, Allahumma alaika bil Uqbah bin Abi Mu'aid, Allahumma alaika bi fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Ya Allah, ambil tindakan kepada Amr bin Hisham, Abu Jahal. Ya Allah, ambil tindakan kepada Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya Allah, ambil tindakan pada fulan bin fulan. Dan semua yang Nabi doa supaya Allah Ta'ala berikan ancaman ataupun berikan bala kepada mereka, supaya ambil tindakan kepada mereka, semua mereka ini mati di perang Badar. Allah Ta'ala kabulkan permintaan Nabi. 13 tahun lepas tu, 14 tahun lepas tu, mereka mati di medan Badar. Ini sahabat yang mana kalau kita hidup zaman ni, tuan-tuan, kita pun tak tahu kita akan sokong siapa. Kita tak tahu kita akan sokong siapa. Tambah kalau macam kita ni, lagi lah duk tengok siapa yang majoriti, duk tengok siapa yang menang. Takkan tak betul kot, ustaz tu glamour lagi masuk TV. Kita duk kira yang tu, kita bukan kira hujah. Kalau kita hidup mungkin di zaman Abu Jahal, mungkin kita duduk sebelah Abu Jahal, dan mungkin kita bagi cadangan kat Abu Jahal, bunuh dia, kerana dia merosakkan amalan masyarakat, kerana dia memecah belahkan perpaduan masyarakat. Maka sebab itu Nabi SAW memberi pesan, la tasubbu ashabi, jangan kamu cela sahabat aku, kerana kamu tak hidup di zaman tu. Kamu hidup di zaman selepas Islam menang. Kamu hidup selepas Islam menjadi dominan. Kamu hidup di mana masa ni Islam telah mengalahkan tamadun Rom dan Parsi. Maka kamu beriman dalam keadaan kamu tak rasa susah seperti mana sahabat rasa susah. Besar pengorbanan sahabat. Kita boleh dengar cerita je lah golongan Ansar bagi tempat dekat Nabi. Bukan hanya sekadar bagi tempat, tuan-tuan, bagi tampuk pemerintahan dekat Nabi. Agak-agak kita boleh tak bagi tampuk pemerintahan ni pada geng-geng Rohingya yang datang, geng-geng Syria yang datang. Dia datang jadi pelarian kat negara kita, kita kata alang-alang jadi Perdana Menteri tu. Boleh? Kita belum bersedia pun. Tapi golongan Ansar, mereka terima Muhajirin, mereka jadikan Nabi keluar ketua negara mereka. Okey, Nabi tak apalah, Nabi tu Nabi, kami beriman dengan dia. Seperti mana kata Sa'ad bin Mu'az, laqad amanna bik wa saddaqnak wa a'tayna ala dhalika uhudana famdhi lima amarakallah. Ya Rasulullah, sebenarnya kami telah beriman dengan kamu, kami telah membenarkan dengan apa yang kau sebut, dan kami telah memberikan perjanjian dengan kamu untuk kami taat setia pada kamu. Laksanakan perintah Allah untuk perang Badar ni, tak ada masalah. Fa innaka law ista'radta bina hadzal bahr la khudtahu lanakhudunnahu ma'ak. Ya Rasulullah, kalau kau bentangkan depan kami ni laut, engkau redah laut ni, kami akan redah juga bersama dengan kamu. Sa'ad bin Mu'az, golongan Ansar, tak ada masalah kerana mereka beriman dengan Nabi. Lepas Nabi wafat, mereka berbincang di Saqifah Bani Sa'idah, siapa nak ganti Nabi? Golongan Ansar clear sebut, minna amir wa minkum amir. Golongan Ansar sebut kepada Quraisy, di kalangan kami ada pemimpin, di kalangan kamu juga ada pemimpin. Dan akhirnya mereka melantik Abu Bakar, yang mana Abu Bakar bukan orang Ansar, bukan orang Madinah, dia orang Mekah. Dan akhirnya golongan Ansar setuju untuk Abu Bakar menjadi khalifah, kerana Nabi pernah lantik dia menjadi imam dalam solat. Mereka kata kalau Abu Bakar pernah dilantik oleh Nabi untuk mengimamkan kami solat dalam urusan agama kami, sudah tentulah
dia menjadi imam dalam urusan dunia lebih ringan daripada menjadi imam dalam urusan agama. Maka mereka lantik Abu Bakar. Setuju Ansar bagi ke Abu Bakar tampuk pemerintahan. Hanya semata-mata kerana iman. Mereka tak kata, bumi ni bumi Ansar. Ansar berdaulat di negara ini. Mereka tak kata, kerana iman. Kerana mereka faham Abu Bakar adalah orang yang afdal selepas daripada Nabi SAW. Abu Bakar wafat, orang Ansar tak claim juga mereka adalah orang yang perlu untuk jadi pemimpin. Mereka lantik Umar Ibn Khattab juga daripada orang Mekah. Lantik Osman juga daripada orang Mekah. Lantik Ali juga daripada orang Mekah. Tuan-tuan, pengorbanan golongan Ansar itu hebat. Pengorbanan sahabat itu hebat. Yang mana sebab itu, bila mana dia dapat gelaran sahabat, maka tak sama gelaran itu pada orang lain. Dan kita ahli sunnah mengatakan as-sahabah kulluhum udul. Sahabat ini kesemua mereka adalah adil, mereka amanah dalam agama. Tidak ada yang mencela sahabat. Kata Imam Ahmad, idza ra'aita rajulan yat'anu fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fattahimhu 'ala al-Islam. Bila kamu melihat satu orang mencela sahabat Nabi, mencerca satu orang daripada sahabat Nabi, maka kau pertikaikanlah Islamnya. Satu orang sahabat yang telah diiktiraf sebagai sahabat Nabi, tiba-tiba ada orang cela dia, pertikaikan Islamnya. Kata Imam Ahmad. Maka sebab itu tuan-tuan, dalam negara ni kita dah ada golongan Syiah yang kita kata aktif sekarang ni, dan tidak ada tekanan sangat. Sebab pejabat agama cari Wahabi lebih lagi. Dia orang selesa orang ni buat dakwah lah. Mereka ini adalah golongan yang mencela sahabat. Bukan hanya mencela, mereka melaknat Abu Bakar dan Umar dan Osman. Mereka mengkafirkan majoriti sahabat. Ni golongan Syiah yang telah merebak virusnya dalam negara kita. Dalam salat mereka laknat Abu Bakar dan Umar. Maka sebab itu kita ahli sunnah kena pertahankan sunnah. Kalau kita benarkan Syiah ini berleluasa dalam negara, maka akan ada nanti satu hari kita akan melihat orang ceramah, dia mencela Abu Bakar, dia mencela Umar dengan mengatakan mereka berdua adalah syaitan. Kita bukan nak timbulkan perpecahan, tapi mana boleh kita nak duduk sekali dengan orang yang kutuk mak ayah kita. Aisyah kan Ummul Mukminin, mak kita, ibu orang yang beriman. Tiba-tiba orang Syiah maki hamun Aisyah, kata Aisyah kaki zina. Agak-agak tuan-tuan boleh duduk dengan orang yang kata mak kita zina dalam keadaan tidak ada bukti, secara zalim dia tuduh. Kita tak boleh duduk sekali. Melainkan kita akan kata, kalau hang nak baik dengan aku, berhenti maki hamun mak aku. Tak boleh, kerana agama Syiah memang diasaskan oleh kebencian kepada sahabat. Bahaya tuan-tuan. Sepatutnya kita fokus yang ni kan? Bendung benda ni. Baik, Zir bin Hubaish dia mengatakan, ataitu Safwan bin Assal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Aku mendatangi Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu, moga Allah meridai dia. Aku nak tanya dia tentang sapuan di atas khuf, sapuan di atas token kulit. Safwan ni sahabat Nabi, ni tabi'in. Dia bila ada masalah dalam agama, kalau ada sahabat, mereka akan tanya sahabat dulu. Kerana sahabat ni orang yang rapat dengan Nabi, orang yang pernah bersama dengan Nabi. Maka kalau ada hadis dalam kes ni, kalau ada hadis ni, golongan salafus salih yang Nabi sebut golongan yang terbaik, khairul nas kharni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang hidup di zaman aku, kata Nabi, di kurun aku. Itu golongan sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang datang berikutnya, iaitu golongan tabi'in.
thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya tabi'in. Golongan yang terbaik bila mereka mendengar hadis, mereka akan dengar dan taat. Bukan bila dengar hadis, tak apalah nanti dululah, nanti orang keliru. Keliru apanya? Dah memang ada hadis, bagi tahu jelah. Contoh. Saya bagi satu contoh. Tuan-tuan, azan 2 kali waktu pagi ni sunnah ke tak sunnah? Satu azan sebelum subuh, satu azan masa subuh. Sunnah ke tak sunnah? Sunnah. Berapa ramai di antara kita yang berani buat? Nabi clear sebut dalam hadis. Nabi kata, la yaghurannakum adhanu Bilal, fa innahu yu'adhinu bilail. Kulu washrabu hatta yu'adhina lakum ibn Ummi Maktum. Jangan kamu terpedaya dengan azan Bilal, kerana Bilal azan pada waktu malam. Makanlah dan minumlah sehingga azan kepada kamu Ibn Ummi Maktum, kerana Ibn Ummi Maktum tidak azan melainkan setelah terbitnya fajar. Maksudnya Ibn Ummi Maktum azan waktu subuh, Bilal azan sebelum subuh. Kalau duduk Mekah 15 minit sebelum subuh dia akan azan sekali, supaya orang yang ada keperluan untuk mandi dan bersiap, dia ada waktu nak mandi dulu. Ni bukan mandi sahaja, ni sahaja aku mandi. Orang yang wajib mandi, so dia sempat bangun mandi dulu 15 minit, ada lagi waktu sebelum subuh. Berapa ramai di antara kita yang berani buat? Bahkan sebahagian daripada ustaz-ustaz kita kadang-kadang bila kita promosi, buatlah sunnah ni kena hidupkan balik. Tak boleh, nanti orang keliru. Pasal apa keliru pula ustaz? Nanti orang ingat azan subuh pula dia solat lepas tu. Kita kata tak payah keliru lah. Buatlah siri penjelasan semayang Jumaat, bagi tahu kat orang. Kita dalam bab bid'ah hasanah beria-ria kita bagi penjelasan. Kenapa dalam bab sunnah yang confirm sunnah kita tak berani nak bagi penjelasan? Yang clear sunnah bagi macam-macam alasan. Tapi kalau benda tu belum clear sunnah, tapi orang Melayu buat, bukan main lagi kita buat siri penjelasan, jelajah satu negara, buat penjelasan nak bagi tahu benda ni walaupun tak sunnah secara sabit, tetapi dia bid'ah hasanah. Maka cuba tanya diri, kita ni ahli bid'ah hasanah ke ahli sunnah? Saya bukan nak nafi bid'ah hasanah, tapi bid'ah hasanah tu memang ada dalam Islam. Tapi jangan salah gunalah cok tu. Kadang kita guna bid'ah hasanah, kita pergi letak kat cok lain. Benda yang ulama kata bid'ah clear pun kita kata bid'ah hasanah juga. Tapi kita dakwa diri kita ahli sunnah wal jamaah, siap buat NGO lagi. Tapi tak ada satu sunnah pun yang kita berani nak kempen. Yang kita kempen apa? Yang kita kempen hadis dhaif. Yang kita kempen hadis palsu. Yang kita kempen benda bid'ah. Lepas tu dakwa saya ahli sunnah. Orang promosi benda sunnah, kita lawan habis-habisan, memecah belahkan masyarakat. Maka tuan-tuan tanya balik, aku ahli sunnah ke tak? Alasan orang keliru ni senang kita nak buat. Tunggu solat Jumaat, bagi tahu siap-siap tuan-tuan, esok, bermula esok hari Sabtu kita akan azan 2 kali. Azan pertama tu belum subuh lagi, jangan salat. Tanda dia tidak ada taswib, tidak ada perkataan as-salatu khairum minan naum. Yang tu bukan azan subuh, tu azan sebelum subuh. Hidupkan balik sunnah. Ia sunnah, kecil macam mana pun ia sunnah. Dia kata, ustaz tolonglah jangan bincang benda kecil-kecil. Dulu masa kita bincang benda besar-besar, dia kata apa? Dia orang ni bincang benda besar-besar sangat, benda kecil pun tak settle lagi. Bila kita bincang benda kecil, dia orang ni tak ada kerja lain, bincang benda kecil-kecil. Habis tu nak suruh buat apa? Diam aja. Bila diam pula dia kata ni syaitan bisu. Serba tak kena. Bukan marah ni, tak marah. Puasa-puasa tak boleh marah. Tapi nak bagi tuan-tuan, kita sedarlah
sahabat Nabi, golongan salafus salih, benda kecil pun dia tanya sahabat. Dia tanya sahabat Zir bin Hubaish, benda kecil, benda wudu. Safwan bin Asal bila mendengar soalan ni, Safwan ni sahabat, dia dengar soalan ni, dia kata apa? Dia kata, faqala ma jaa bika ya Zir. Dia jumpa dengan Zir, dia kata, apa yang menyebabkan kau datang wahai Zir? Kata Zir, faqultu btigha al-ilm. Aku kata, aku datang kepada kamu ingin mencari ilmu. Kerana kau sahabat, aku nak cari ilmu daripada kau. Kata Safwan, faqala innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yatlu. Dia terus sebut, malaikat mengembangkan sayapnya ke atas penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang mereka tuntut. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Daud, Nabi SAW clear bersabda, Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang merentah sebuah jalan nak mencari ilmu. Tuan-tuan tadi ni tahu hari ni ada kuliah subuh. Merentas jalan daripada rumah datang ke sini, Allah akan permudahkan jalan untuk ke syurga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ala talibil ilm ridan bima yasna'. Dan malaikat akan mengembangkan sayapnya ke atas penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu menuntut ilmu. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan orang yang berilmu ini, ilmu agama ni, setiap apa yang ada di langit dan di bumi akan beristighfar untuk dia kepada Allah. Hatta hitani fil ma, sehingga ikan paus di dalam laut pun akan istighfar untuk orang yang ada ilmu. Wa inna fadlal 'alima 'alal 'abidi ka fadlin al-qamar 'ala sairin nujum lailatul badr. Dan kelebihan orang yang berilmu ke atas hamba yang beribadat tanpa ilmu, seperti mana bulan dibandingkan dengan bintang pada malam bulan purnama. Wa innal 'alima wa innal ulama warasatul anbiya. Dan ulama itu adalah pewaris Nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin warasul ilm faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Ulama itu pewaris para nabi, dan nabi-nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham untuk diwarisi, tetapi mereka mewariskan ilmu. Sesiapa yang mengambil ilmu itu, maka dia telah mengambil keuntungan yang sangat besar. Maka sebab tu nak kenal dia tu ulama ke tak, bukan tengok pakaian dia, bukan tengok serban dia besar mana, tengok berapa banyak yang dia wariskan daripada Nabi kepada kita. Nak tahu dia tu ulama ke tak, tengok berapa banyak dia sebut qala Allah wa qala Rasul. Kalau dia banyak sebut tentang kelebihan diri dia, yang ni problem. Kerana Nabi kata ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi ialah yang mengambil ilmu daripada Nabi. Bila sebut, dia sebut qala Allah. Bila beri pendapat, dia kata qala Rasulullah. Bukan dia cerita kelebihan diri dia dalam kuliah. Semalam tuan-tuan saya mimpi ni, tuan-tuan buatlah. Semalam tuan-tuan saya mimpi ni, tuan-tuan buatlah. Heran kita, banyak sangat tidur. Maka dia sebut, dia bagi motivasi pada orang yang nak cari ilmu. Terus dia bagi hadis. Bagus cari ilmu ni. Bagi motivasi orang nak mengaji. Kadang-kadang kita ni, yalah, kena perbetulkan balik. Kadang-kadang orang tanya kita soalan basic. Saya cukup tak suka kalau orang tanya kita soalan basic, tiba-tiba ada orang kata Allah takkan benda ni pun tak tahu. Benda basic. Contoh kan, kalau dia tu memang orang awam, tanya soalan yang basic, kita bagilah semangat. Bagus yang bertanya ni, menunjukkan dia ambil berat pada agama dia. Dia tanya soalan basic, mungkin dia baru nak balik pada Islam. Zir ni dia tabi'i. Dia tanya satu soalan yang sangat basic, soalan sapu atas khuf.
Waktu wudu boleh tak sapu atas stocking kulit kat kaki? Soalan basic. Dia tak kata, ni soalan apa ni? Tanyalah soalan besar sikit. Tak padan hang ni tabi'i. Belajar dengan sahabat, benda ni pun tak tahu. Bodoh sangat. Dah. Soalan kecil macam mana pun, kalau ditanya oleh orang yang memang dia nak tahu benda tu, kita jawab elok-elok. Jangan jadikan diri kita ni penghalang untuk orang balik pada Islam. Orang nak balik pada Islam, kita sediakan ruang. Dia tanya soalan macam mana, kita jawab. Kan sebahagian kadang-kadang orang nak tanya soalan pun kena marah. Apa soalan macam ni tanya? Tanyalah soalan bagus-bagus kan? Itu yang terbaik yang dia boleh fikir. Maka ini golongan sahabat. Kemudian dia kata, faqultu innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffain ba'da al-gha'iti wal baul. Sesungguhnya telah menjadi kehairanan dalam jiwaku tentang hukum sapuan di atas khuf selepas daripada buang air besar dan buang air kecil. Wa kunta mra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kau ni salah seorang daripada sahabat Nabi. Faji'tu as'aluka, maka aku pun datang kepada kamu, tanya kamu. Nak tanya orang, tanya pada orang yang betul. Nak tanya orang yang betul, jangan tanya orang yang salah. Sebab tu Khadijah masa Nabi terima wahyu yang pertama, masa Jibril datang peluk dia, kan Nabi terkejut. Nabi tak tahu siapa yang datang peluk dia ni, sehingga Nabi bagi tahu pada Khadijah apa yang berlaku di Gua Hira. Nabi kata pada Khadijah, laqad khashitu ala nafsi, aku takut dengan diri aku ni. Kan? Maka Khadijah mula-mula dipujuk oleh Nabi. Lepas tu dia bawa Nabi pergi jumpa dengan Waraqah ibnu Naufal. Wa kana mra'an tanassara fil jahiliyah. Kenapa dia bawa pergi jumpa Waraqah? Kerana Waraqah ini dia telah masuk Nasrani waktu zaman jahiliyah. Sebelum Nabi jadi Nabi, dia dah convert agama dia. Daripada agama jahiliyah dia masuk pada agama Nasrani, kerana pada masa tu dia mencari agama yang paling hampir kepada kebenaran waktu tu. Waktu tu kitab yang ada adalah kitab Taurat, Injil. Maka dia masuk agama Nasrani. Dan Khadijah dia tengok orang yang masuk agama Nasrani, dia ada kitab yang khas. Mungkin ada cerita tentang Nabi-Nabi terdahulu dalam kitab Injil. Maka sebab tu dia bawa Nabi pergi jumpa dengan Waraqah. Sehingga Waraqah kata apa? Perawi kata apa? Wa kana mra'an tanassara fil jahiliyah wa kana liyaktubul bil ibrani masyaallahu ay yaktub. Bukan hanya Waraqah ni hebat, boleh membaca kitab Injil, bahkan dia pakar dalam bahasa Hebrew, bahasa Ibrani. Maksudnya dia boleh faham bahasa Injil. Sebab Nabi nak bertanya tentang nabi-nabi terdahulu. Maka Khadijah pergi bawa jumpa dengan Waraqah. Cuba kalau bawa jumpa Abu Jahal. Abu Jahal kau clear kata kau ni gila, esok makan ubat. Tapi Khadijah dia tanya orang yang betul. Kita pun nak tanya masalah agama, tanya orang yang betul. Tanya orang yang ada kepakaran, yang ada ilmu. Kan? Tanya orang yang ada ilmu, yang ada kepakaran. Bukan datang mari kuliah emosi je. Orang tu sesat, orang ni sesat. Bagilah hadis. Kan? Datang mari kuliah nak bagi orang rasa tenang, kan bagi orang rasa serabut. Nak bagi orang ilmu, apa kata Allah dan apa kata Rasul. Kalau orang keluar daripada masjid ni, orang boleh tahu ilmu, boleh amal untuk kehidupan. Baik. Kemudian dia kata, engkau adalah salah seorang daripada sahabat Nabi, dan aku datang kepada kamu untuk aku bertanya, pernah tak kamu mendengar Nabi SAW menyebut dalam perkara ini sesuatu? Pernah tak Nabi sebut sesuatu dalam masalah ni, sapu atas khuf? Qala na'am. Kata Safwan, ya, aku pernah dengar. Kana ya'muruna, Nabi SAW memerintahkan kami, idza kunna safran aw musafirin, apabila kami bermusafir, alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabah.
Nabi SAW perintahkan kami, kalau kami ni bermusafir, yang ni golongan sahabat kalau bermusafir, Nabi perintahkan supaya tidak cabut khuf ni 3 hari 3 malam. Illa min janabah, kecuali kalau berjunub. Walakin min ghaitin wa baul, tapi untuk yang buang air besar dengan buang air kecil. Katalah satu orang dia pakai khuf, lepas tu bila wuduk dia terbatal, dia nak ambil wuduk semula, dia tak payah buka khuf, dia tak payah buka stoking kulit tu, dia ambil wuduk macam biasa. Tang kaki tu dia hanya ambil air, dia sapu atas sampai ke tulang kering dia. Kalau musafir 3 hari 3 malam dia boleh sapu tanpa dia buka stokin kulit dia. Dengan syarat dia masa dia nak pakai stokin kulit tu, dia kena ambil wuduk dengan sempurna. Dia kena basuh kaki siap-siap. Dia ambil wuduk sempurna, dia basuh muka, dia basuh tangan, dia sapu kepala, dia basuh telinga, dia basuh kaki. Lepas tu dia pakai stokin kulit tu. Lepas daripada tu, kalau wuduk dia terbatal, dia nak ambil wuduk semula, dia boleh ambil wuduk macam biasa, anggota lain semua buat macam biasa. Tang kaki tak payah buka stoking kulit tu, sapu di atas stoking kulit tu bahagian atas, cukup, tak payah buka. Itu kalau wuduk dia terbatal dengan buang air besar, dengan buang air kecil. Hadas kecil lah ataupun gentuk lah, confirm lah. Yang berhadas kecil dia tak payah buka, dia hanya boleh sapu lah. Illa min janabah, kecuali kalau dia berjunub. Kerana junub ni dia hadas besar. Dia kiaskan juga kalau orang haid dan nifas lah. Kalau dia haid ke nifas ke dia junub, dia kena buka sebab dia perlu mandi. Dia kena buka kerana dia perlu mandi. Kalau hadas kecil dia tak payah buka. Maka Nabi kata orang musafir dia boleh sapu 3 hari 3 malam. Kita kalau bab teori ni senang lah, 3 hari 3 malam. Okey, 3 hari 3 malam. Tapi bila masuk tang praktikal ustaz, 3 hari 3 malam ni mula pada bila? Mula waktu pakai ke? Mula waktu batal wuduk kali pertama ke? Selepas pakai? Ataupun mula waktu sapuan kali pertama selepas wuduk batal ke? Katalah satu orang dia ambil wuduk sempurna, dia pakai khuf, dia pakai stoking kulit tu pukul 5:30 pagi tadi. Kiraan 3 hari 3 malam kalau dia bermusafir tu mula bila? Adakah bermula pada pukul 5:30 pagi? Lepas dia solat subuh, wuduk dia terbatal pada pukul 6 pagi. Nak kira pada pukul 6 pagi ke? Ataupun pukul 6 pagi terbatal, okey lah. Lepas tu nak solat zuhur, dia nak ambil wuduk, dia sapu atas khuf. Adakah bermula pada pukul 1 tengah hari? 3 hari 3 malam tu bermula pada bila? Ulama berbeza pendapat. Mazhab Syafi'i dia mengatakan wuduk itu ataupun tempoh itu bermula sewaktu wuduk itu terbatal kali pertama lepas dia pakai. Katalah dia ambil wuduk tadi pukul 5:30, tak kira pada waktu 5:30, dia mula pakai 5:30, wuduk dia terbatal pukul 6 pagi. 6 pagi 3 hari berikutnya, 6 pagi hari ketiga batal. Dia kena buka, dia kena basuh kaki dia, kena ambil wuduk sempurna balik, lepas tu pakai balik, bermula balik. Itu musafir 3 hari 3 malam. Sebahagian ulama dia mengatakan tak, bukan kira waktu wuduk pertama terbatal, kira waktu sapuan kali pertama pukul 1 tengah hari tadi. Kerana itu mula dia sapu kali pertama. Nampak beza? Ini berlaku khilaf di kalangan para ulama sebab dalilnya boleh ditafsir dengan macam-macam. Dalil sahih, Imam Tirmizi kata hadis ni hasan sahih, hadis sahih. Tapi kenapa ulama beza pendapat? Kerana Nabi sebut hadis ni boleh ditafsir dengan macam-macam. 3 hari 3 malam, okey. Tapi nak mula bila? Mazhab Syafi'i kata bermula wuduk terbatal kali pertama, baru kira. Mazhab lain kata tak, sapuan kali pertama lah.
Kerana tu baru kira betul, baru dia guna rukhsah betul. Dan saya berpandangan wallahu taala alam, sapuan kali pertama bermula tempoh untuk sapu 3 hari 3 malam untuk orang yang bermusafir, dan sehari semalam untuk orang yang bermukim. Macam kita tuan-tuan, tiba-tiba pakai stoking kulit tu sehari semalam. Bermula daripada kali pertama kita sapu, habis 24 jam buka basuh kaki. Katalah satu orang dia ambil wudu, lepas tu dia sapu sehari semalam. Katalah dia tadi ambil wudu, dia sapu, dia ambil wudu sempurna, dia pakai khuf dia. Pukul 6 pagi terbatal, pukul 1 tengah hari dia sapu balik. So ada waktu untuk dia sapu sehingga pukul 1 esoknya. Katalah sebelum pukul 1 esok 12.55 dia ambil wudu, dia tahu dah ini lepas ni nak batal ni, dah habis tempoh. So 12.55 dia ambil wudu, dia sapu atas khuf, dia sapu atas stoking kulit dia. Lepas tu 1:30 dia azan, dan dia jaga wudu dia tak batal. Pukul 1 tamat tempoh kan, dia ambil 12.55. Wudu dia sah ke tak? Boleh tak dia solat pukul 1:30? Boleh, kerana wudu dia masih belum terbatal. Dia ambil 12.55 dan wudu dia sah. Lepas dia solat 1:30, pukul 2 batal, buka basuh basuh kaki pula. Ambil wudu sempurna, basuh kaki, pakai balik. Dan saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, ulama dia tidak hanya kata ia hanya khusus untuk stokin kulit. Nabi sebut ni kerana ini yang biasa dilakukan oleh orang zaman tu. Orang zaman tu pakai stokin kulit lah. Mereka cuba kiaskan dengan stokin. Cuma mazhab Syafi'i kata dia letak syarat lah. Syarat dia stokin ni mesti ada sifat dengan sifat stokin kulit, iaitu mesti tutup buku lali, tutup kawasan yang wajib dibasuh ketika wudu. Dan stokin tu tak koyak lah. Stokin tu tak koyak, maksudnya stokin tu kita boleh guna untuk berjalan, sama macam stokin kulit, dan dia tak koyak. Dan dia menutup kawasan yang wajib dibasuh dalam wudu. Sebab sekarang ni ada stokin budak-budak muda ni karang pendek sangat, tak tutup buku lali. Yang tu tak boleh, dia mesti tutup kawasan buku lali. Jadi kalau kita pakai stokin, kalau tutup kawasan buku lali, syarat pertama sudah ada. Dan yang kedua, boleh berjalan lah dengan dia, tak koyak, maksudnya tak koyak dan tak tanggal. Kalau katakan pakai stokin daripada kertas, tak boleh ya? Tak boleh bawa jalan dia koyak, tak boleh. Dan masa kita sapu, kita basahkan tangan, kita sapu di atas stokin tu, tak rasa basah sampai ke dalam. Kalau stokin macam stokin orang perempuan yang terlalu nipis tu, tak boleh ya? Sebab bila kita sapu, dia terasa air. So tidak menepati, kerana stoking kulit bila kita sapu tak rasa air. Yang ni saya nak beritahu kepada tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan, kita nak musafir naik kapal terbang ni payah, kan? Susah nak ambil wudu. Nak ambil wudu dalam kapal terbang kan susah. Nak naikkan kaki atas singki tu, gedebang. Orang ingat siapa nak hijack kapal terbang ni? Punya bukan nak ambil wudu. Jadi cara yang mudah kalau kita nak bermusafir jauh, naik kapal terbang ni, kita pakai stokin yang agak sedikit tebal. Kita ambil wudu siap-siap, basuh kaki, pakai stokin tu. Pakai stokin tu siap-siap. Lepas tu bila wudu kita terbatal di dalam kapal terbang, kita masuk toilet kapal terbang, kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh telinga, tang kaki kita sapu atas khuf cukup. Sapu atas stokin cukup. Cukup. Menepati dah. Kan? Bukan kata nak jalan naik kapal terbang lah. Kalau kita jenis malas nak buka stokin ni, musafir lah jauh macam mana pun kan. Saya kadang buat juga. Kalau kawasan-kawasan yang kita pergi, kawasan yang susah nak ambil wudu, kita tahu susah nak pergi ambil wudu ataupun berebut-rebut, ambil wudu siap-siap pakai stokin. Bila kita nak ambil wudu semula, kita sapu atas stokin. Orang akan tengok pelik. Ini biasalah orang Melayu. Benda yang dia tak pernah tengok, sesat selalu. Padahal kitab yang dia baca tak banyak pun. Tak, sebab saya pernah kena. Saya baca
Kadang kita bagi pendapat, orang pun tengok, ustaz mana kau panggil ni? Jangan panggil lagi. Sampai ada satu AJK serba salah, kata ustaz. Dia jemput saya. Ustaz, jemaah tak apa selesa ustaz sebut benda yang dia orang tak tahu. Dia kata memanglah benda yang kita tak tahu lah kita kena bagi tahu. Kalau benda dah tahu tak payah bagi tahu lah. Kita nak mengaji ni kita nak tahu benda yang kita tak tahu. Kalau benda yang kita dah tahu datang mengaji apa? Dan saya mengajar Sahih Bukhari, orang tak pernah dengar hadis tu, dia kata macam ustaz, tak boleh ustaz, kita rehatkan ustaz kejap. Tu alasan sebenarnya nak buang tu. Saya kata tak apalah, macam tu saya tarik diri lah, tak ada masalah. Saya tak rugi apa, tapi masyarakat akan rugi. Kita boleh buat. Ini kemudahan yang Islam bagi. Kemudahan yang Islam bagi. Untuk musafir 3 hari 3 malam, untuk bermukim sehari semalam. Saya ada program, contoh program kat hotel. Kita dijemput makan, buka puasa di hotel. Ambil wuduk siap-siap, pakai stokin. Sampai kat hotel, kalau wuduk terbatal, sapu atas stokin. Biarlah orang tengok pelik, tak apa. Ish, siapa ni? Wahabi ya? Pada hadis sahih. Kita pelik pada orang Wahabi. Saya ingat satu riwayat dalam Sahih Bukhari. Anak murid kepada Ibnu Abbas, nama dia Ikrimah. Ikrimah ni anak murid Ibnu Abbas, dia tabi'in. Dia salat bersama dengan Ibnu Abbas dekat Mekah. Dia ni orang Iraq. Salat dekat Mekah bersama dengan guru dia Ibnu Abbas. Belakang satu orang tua, imam dekat Mekah. Imam ni bila dia salat, dia sebut Allahu Akbar. Bila nak intiqal, bila nak berubah rukun daripada satu rukun kepada satu rukun, dia sebut Allahu Akbar secara clear, jahar. Allahu Akbar. Mazhab dia di Iraq pada masa tu, nak intiqal Allahu Akbar tu tak disebut secara kuat, slow saja. Maka ada dua mazhab lah. Yang dia tahu cuma sebut slow. Dia salat dekat Mekah, imam tua ni sebut takbir intiqal kuat macam kita lah. Yalah, Mekah perlu orang ramai. Kalau takbir intiqal tak kuat, orang tak tahu. Mungkin dia salat kat Iraq, tak ramai lah masjid, jadi pergerakan imam tu orang dapat tahu dengan melihat jeling-jeling, nampak imam dah bangun kan. Tapi di Mekah perlu, kerana ramai. Lepas salat, Ikrimah tabi'in, dia kata apa? Ahmak, imam bodoh. Kenapa dia kata imam bodoh? Sebab dia kata pergi takbir kuat-kuat. Sebenarnya takbir ni tak payah kuat pun. Ibnu Abbas, dia dengar perkataan ni daripada anak murid dia, dia tegur terus. Ibnu Abbas ni sahabat. Dia kata, sunnata Abil Qasim, yang kau kata bodoh ni, yang kau kata orang buat ni bodoh ni, inilah sunnah Nabi Muhammad SAW. Engkau kata bodoh kerana kau tak pernah dengar hadis ni. Ada hadis yang Nabi memang takbir intiqal, dia takbir kuat. Kemudian Ikrimah pun jadi macam serba salah. Sebab tok guru dia tegur direct. Dan orang tua yang jadi imam, tahu siapa? Yang jadi imam tu Abu Hurairah. Seorang tabi'in membodohkan Abu Hurairah. Hanya semata-mata ada satu hadis yang dia tak dengar, terus kena tegur dengan para sahabat. Sedar diri sikit. Tu sahabat Nabi. Ini sunnah Abil Qasim, ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab tu tuan-tuan, kita dalam masalah, kalau kita baru dengar 2-3 hadis, jangan duk kata orang yang pelik pada kita tu sesat. Jangan duk kata orang yang pelik pada kita tu tak ada sumber. Jangan kata orang yang pelik pada kita tu bodoh. Tanya dulu. Tak maaf, saya nak tanya sikit. Awak sapu atas token ni mari pada mana ya? Dia kata ada hadis riwayat Al-Bukhari menunjukkan demikian, riwayat Tirmizi menunjukkan demikian. Oh, tak lah, saya ni tak apa nak tahu. Terima kasih lah bagi. Rasa tak puas hati, pergi tanya ustaz lain. Jangan terus sesatkan orang. Jangan ringan nak menyesatkan benda yang kita pelik kerana kita dengar hadis tak banyak. Mungkin hadis tu sahih, kita tak pernah dengar. Maka sebab itu sebenarnya boleh, kemudahan untuk kita.
Jadi lepas ni tuan-tuan boleh amal lah, boleh praktik. Sehari semalam untuk orang yang bermukim, 3 hari 3 malam untuk orang yang bermusafir. Baik. Faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'a. Aku pun bertanya lagi, adakah kau pernah mendengar Nabi SAW menyebut tentang cinta? Pernah tak kau sebut? Pernah tak kau dengar Nabi SAW menyebut sesuatu tentang cinta? Sebab Nabi ni Nabi, dia bukan hanya cerita benda serius, kadang-kadang dia cerita juga perkara yang berkenaan dengan cinta. Naam, kata dia, ya, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami bersama dengan Nabi SAW dalam satu permusafiran. Fabaina nahnu indahu, ketika mana kami bersama dengan Nabi, idnadahu a'rabi bisautin lahu jahuri. Tiba-tiba masa kami tengah duduk dengan Nabi ni, seorang badui datang kepada Nabi. Dia jerit kat Nabi, dia jerit dengan suara yang tinggi, ya Muhammad. Lepas tu, lepas dia panggil, sebab dia apa, badui ni dia tak ada tamadun sikit, panggil Nabi dengan suara yang kuat. Fa ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi haum. Nabi pun bila dengar dia panggil Nabi dengan suara yang kuat, Nabi pun jerit dengan suara yang lebih kurang sama dengan dia, jawab pertanyaan dia. So Nabi pun jawab dengan suara lebih kurang macam ni. Apa hal? Pasal apa Nabi sebut macam tu? Bukan sebab Nabi marah kat dia, tapi sebab Nabi tahu dia tak tahu hukum hakam. So Nabi jerit balik kat dia, sebab Nabi tak nak amalan dia gugur. Bukankah ada ayat Quran kata, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qaul ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la ta'lamun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu angkat suara tinggi melebihi suara Nabi. Jangan kamu panggil dia dengan nama dia seperti mana kamu panggil sama-sama kamu dengan nama dia, dengan nama kamu. Nanti bimbang, nanti amalan kamu akan gugur dan kamu tak tahu. Maksud dengan Nabi ni, kau nak panggil slow-slow. Ya Rasulullah. Muhammad, mari sini. Dia Nabi, dia ada kedudukan dia, kena ada hormat. Tapi oleh kerana badui ni dia baru datang, dia baru beriman. Badui ni tak sama macam orang lain. Badui ni kadang-kadang datang masjid, dia kencing dalam masjid. Kan ada hadis kan, dia kencing dalam masjid. Sahabat pakai kejar dia. Nabi kata, da'ahu, biar. Tempat dia kencing tu ambil air tuang. Tak ada masalah, sebab dia baru masuk Islam. Ada sebab lah Nabi tak bagi kejar, sebab dia tengah kencing. Dia tengah kencing, orang kejar. Jadi macam mana kencing? Kencing berirama lah. Bersepah lah air kencing dia, kan susah lagi. Yang keduanya nak tunjuk rahmat Islam ni. Ketika mana sahabat nak pukul dia, Nabi tak bagi. Dia pun suka dengan Nabi. Dia kata, Allahumma arhamni wa Muhammada wala tarham ma'ana ahada. Badui, dia kata, bagus Muhammad ni. Ya Allah, dia doa pada Allah, ya Allah, sayang kat aku dan Muhammad. Sayang kami dua orang, cukup orang lain jangan. Otak badui. Maka Nabi pun jawab. Dia panggil Nabi dengan suara yang kuat. Dia panggil Nabi suara kuat. Muhammad. Dua kesalahan. Pertama, panggil nama Nabi dengan nama Muhammad. Nabi Allah Ta'ala tak bagi. Panggil ya Rasulullah, betulnya. Kemudian dengan suara yang tinggi, tapi dia tak tahu. Maka Nabi jawab dengan suara yang lebih kurang, supaya jangan suara Nabi rendah daripada suara dia. Kalau amalan dia gugur, Nabi tak nak. Maka Nabi jawab hampir suara macam dia juga. Faqultu lahu Safwan, dia ada masa tu, dia kata, waihak, malang kau ni. Dia kata, ughdud min sautik, rendahkan sikit suara. Laqad nuhita min dhalik fa innaka 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau bersama dengan Nabi, rendahkan suara. Engkau dilarang untuk angkat suara tinggi pada suara Nabi. Faqala wallahi la aghdud. Badui, demi Allah aku tak akan rendahkan suara. Dia memang jenis suara apa? Memang jenis suara ni, suara tinggi, suara jerit. Qala al-a'rabi,
Orang Badui ni kata, al-mar'u yuhibbul qaum wa lamma yalhaq bihim. Dia nak tanya satu soalan je, tapi dia punya panggil tu macam nak marah. Soalan simple lah, ya Rasulullah. Satu orang mencintai satu kaum, adakah mereka akan bersama dengan kaum yang mereka cinta di hari kiamat? Nabi kata, qala Nabi SAW, al-mar'u ma'an man ahabba yaumal qiyamah. Satu orang akan bersama dengan orang yang dia cinta di hari kiamat. So kalau kita cinta kat Nabi, kita akan bersama dengan Nabi. Tapi cinta dengan Nabi ini bukan hanya cinta batang tubuh Nabi. Cinta batang tubuh dan cinta juga sunnah Nabi. Ini yang disebut oleh Ibn Taymiyah. Dia kata membesarkan Allah dan Rasul bermakna membesarkan arahan Allah dan arahan Rasul. Bukan hanya semata-mata cinta jiwang, lepas tu bila orang bagi tahu tentang hadis, tak mau. Saya nak qasidah. Sunnah-sunnah tak mau. Tak kena. Bukan kita larang qasidah. Sahabat pun berqasidah juga. Hasan bin Thabit juga berqasidah juga. Tapi qasidah mereka diikuti dengan sunnah Nabi. Mereka amal sunnah Nabi. Mereka puji Nabi dalam qasidah. Tapi dalam masa yang sama sunnah Nabi mereka cinta. Walaupun sunnah tu mereka tak pernah dengar, tapi mereka akan terima selagi mana ia sahih daripada Nabi SAW. Maka sebab itu cinta kita kena bagi cinta yang betul, bukan cinta palsu. Cinta yang betul-betul cinta. Kemudian, famazala yuhaddithuna, kata Safwan, Nabi SAW sentiasa bercerita kepada kami, hatta dzakara baban minal maghrib, sehingga Nabi bercerita kepada kami ada satu pintu di bahagian barat, masirata ardihi au yasiru rakib fi ardihi, dia punya luas perjalanan dia arba'ina au sab'ina ama. Luah pintu yang berada di belah barat tu, luah pintu tu, kalau orang nak berjalan daripada satu pintu, satu tiang kepada satu tiang, tiang pintu tu 40 ke 70 tahun. Pintu apa ni? Kata Sufyan ni perawi hadis ni, dia kata qibala syams, qibala syam, pintu ni ada belah Syam, belah barat. Khalaqahu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala cipta pintu ni yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, maftuhan lit taubah, terbuka, pintu ni sentiasa terbuka untuk orang bertaubat. Maksudnya pintu ni Allah Ta'ala sediakan untuk terima taubat hamba. Seluah-luahnya Tuhan buka untuk hamba yang berdosa kembali kepada Islam. La yughlaqu hatta tatlu'a syamsu minhu, tidak akan tertutup pintu taubat ni melainkan selepas matahari terbit daripada barat. Maksudnya Islam nak memberi harapan kepada orang yang buat dosa, sebesar mana pun dosa dia, selagi mana dia hidup di atas muka bumi, selagi mana matahari belum lagi terbit daripada barat, maka ruang untuk kembali kepada agama itu sangat besar. Dan tengok Wahsy, bukankah Wahsy masa zaman dia kafir, dia bunuh Hamzah? Dia bunuh Hamzah, pak saudara Nabi, sehingga Hamzah digelar sebagai Asadullah, singa Allah, dan Nabi sangat bersedih. Tapi akhirnya ketika mana Nabi buka Taif, Nabi dapat menguasai kawasan Taif, Wahsy ni masuk Islam. Dan Wahsy ni bila dia masuk Islam, memang Nabi tak nak tengok muka dia. Bukan sebab Nabi benci kat dia, tak. Nabi tak boleh tengok, sebab bila Nabi tengok dia, Nabi teringat kat Hamzah. Tapi Nabi terima Islam dia, Allah Ta'ala terima Islam dia, dan dia dah buat satu sumbangan yang hebat dalam Islam bila dia berjaya membunuh Musailimah Al-Kadzab yang mengaku Nabi dalam keadaan Nabi palsu. Dia bunuh Musailimah Al-Kadzab. Walaupun dia dulu bunuh orang yang besar dalam Islam, tapi bila dia masuk Islam, dia memberikan sumbangan yang besar dalam Islam. Ini Islam sentiasa memberikan jalan untuk orang-orang yang berdosa kembali, sentiasa memberikan harapan. Maka tuan-tuan, bila kita nak kepada Islam yang tulen, yang sebenar, kita kena beri ruang kepada orang yang nak kembali kepada Islam, ruang yang seluah-luahnya untuk dia kembali. Walau sebesar mana pun dosa dia, kita memberikan harapan pada dia, ruang untuk kembali, ruang untuk taubat, ruang untuk diampunkan dosa masih ada. Besar mana pun dosa dia. Mudah-mudahan ada manfaat hadis ni untuk kita bersama. Jadi saya buka kalau ada soalan sikit, kalau ada. Ya, tuan.
Baik. Soalan dia, bagus soalan. Apa hukum orang iqamah sebelum solat disebut 2 kali? Macam azan. Cuma tambah qad qamati solah lah. Memanglah qad qamati solah kan ada, sebab itu panggil iqamah. Sebab qad qamati solah tu lah. Tak pernah dengar kan? Majoriti ulama mereka mengatakan qamat ni, iqamah ni sekali, kecuali dekat qad qamati solah. Itu 2 kali. Berdasarkan hadis yang Nabi SAW perintahkan Bilal ayyashfa'al adhan wa yutiral iqamah. Nabi pernah arahkan Bilal, bila azan bagi genap 2 kali, bila iqamah bagi sekali. Hadisnya sahih. Sabar, bagi saya jawab dulu. Baik. Majoriti ulama berpandangan iqamah ni sekali, itu sunnah. Sekali. Hadis yang saya baca tadi. Adapun mazhab Hanafi, mereka berpandangan iqamah ni 2 kali. Macam azan, cuma tambah qad qamati salatu, qad qamati salah. So mazhab yang kata 2 kali tu Hanafi. Mungkin dia Hanafi. Dia tu mungkin Hanafi. Kalau tanya saya, mana yang lebih tepat? Saya kata majoriti ulama tepat. Kerana hadis yang sahih. Tapi sah dah iqamah dia, kita kata masalah ni masalah khilaf. Kita pilih yang terbaik, itu majoriti, tapi kita tak sesatkan mazhab Hanafi. Siapa nak berani sesat mazhab Hanafi? Mazhab Hanafi salah satu daripada mazhab 4. Tapi alasan dia untuk kata buat lebih, dapat pahala lebih tu tak betul ya? Tak betul. Sebenarnya Hanafi pun ada hadis, tapi hadis dia tak kuat. Hadis yang majoriti lebih kuat. Syafi'i, Hanbali dan Maliki lebih kuat hadis dia. Sebenarnya alasan dia kata buat banyak dapat pahala banyak tu tak betul. Tak tepat. Kita musafir. Kita boleh tak qasar salat? Daripada 4 jadi 2? Boleh kan? Qasar salat. Kita musafir, kita solat zuhur. Kita solat 2 ke 4? 2 lah. Qasar, musafir. Katalah satu orang dia solat 4. Dia tak nak qasar. Boleh kan? Mana lebih banyak pahala? 2 ke 4? 2. Mana 2 itu sunnah. Nabi tidak pernah solat waktu musafir melainkan dia akan qasar. Itu sunnah. Dia nak tengok pahala banyak tak banyak ni bukan kira banyak amalan. Tengok menepati sunnah ataupun tak. Menepati sunnah ke tak? Yang menepati sunnah walaupun sikit lebih banyak pahala daripada bid'ah. Bid'ah tak ada pahala. Sebab itu kata Abdullah bin Mas'ud, al-iqtisadu ala sunnah khairum minal mubalaghah ala al-bid'ah. Sikit tapi berada di atas sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi berada di atas bid'ah. Kerana bid'ah tidak memberikan apa-apa faedah pada kita. Okey, wallahu taala a'lam. Boleh saya jawab soalan? Okey, sama. Terima kasih banyak. Ada tak? Okey. Tu bagus. Soalan dia, kita biasa musafir, kita tak pakai stokin je, kita pakai kasut sekali. Jadi masa nak sapu atas stokin saja ke nak sapu atas kasut sekali? Nak sapu atas kasut tu tak tutup buku lali. Kalau kasut tutup buku lali macam kasut askar tu okey. Dia sapu je atas kasut dia, lepas tu dia solat kasut, sebab kasut askar kan susah nak buka. Saya boleh sebut benda ni pernah ceramah sekali depan tentera. Dia orang lega. Dia kata ustaz senang banyak macam ni. Sebab dia orang operasi kan, kasut askar kan tinggi kan. Nak buka kasut tu lama, nak pakai pula. Katalah lepas tu kena serang. Jenuh pakai kasut. Jap aku tengah pakai kasut, jangan tembak dulu. Islam tu praktikal lah. Kalau kasut tutup buku lali clear, kita boleh solat. Kita boleh sapu atas kasut, solat. Tapi kalau kasut tu tak tutup buku lali, kita ada 2 pilihan.
Sama ada kita buka kasut tu, kita sapu atas token macam biasa, ataupun kita sapu di atas kasut, lengkapkan atas token. Cuma kalau kita sapu atas kasut dan lengkap atas token, hukum dia terikat dengan kasut dan token. Maksudnya bila kita nak solat, solat dalam kasut tu. Kita buka kasut tu tak boleh dah. Dia terikat dengan hukum kasut. Dia tak boleh. Kalau macam kita sapu atas kasut, lepas tu kita sempurna atas kasut. Sebab kasut kita kan tak tutup ukulele biasanya kan. So kita sapu atas kasut tu, sikit kena atas token. So hukum sapu tu terikat atas dua-dua. Masa kita nak salat, kita salat dalam kasut. Bila kita buka kasut, kena sapu atas token lain yang tak sapu tadi. Tapi biasanya tak susah buka kasut tu, kita buka lah kejap. Buka, sapu atas token tu. Lepas tu kita pakai kasut tu, kita salat dalam kasut, tak apa. Yang penting mudah. Lepas ni kita nak buka kasut ke apa, tak perlu, selagi mana tak batal, tak perlu untuk ambil lain, tak perlu untuk sapu lain. Boleh lah. Okey, terima kasih banyak. Saya minta maaf apa ambil masa lama sikit. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang dari kelemahan diri saya mohon maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.